Habis kalau jumpa tanda ni apa maksud dia? Kena pergi masjid? Bukan. Kena sujud tilawah. Ataupun disebut sebagai sujud sajadah. Kenapa sebut sebagai sujud sajadah? Sajadah tu perbuatan sujud apabila kita membaca ayat ayat sajadah ni. Baik. So sajadah ni baca pada setiap hari Jumaat. Setiap hari Jumaat rakaat yang pertama surah sajadah. Rakaat yang kedua dibaca surah Al-Insan. Jadi kalau kita sertai jamaah subuh, insya-Allah kita biasalah dengan surah sajadah ni. Bagi orang tak biasa, mungkin dia ingat hari tu solat subuh 3 rakaat. Sebab hari tu sujud, ada sujud tilawah. Kalau tak biasa memang dia pelik lah. Jadi saya rasa maklum, semua maklum tentang surah ni, surah sajadah yang bermaksud sujud lah. Baik, surah sajadah ni memang disebutlah hadis Nabi dan jelas melalui pandangan zahir mata kita, ada dalam Al-Quran surah yang ke-32. Boleh buka surah dalam Al-Quran, boleh buka muka surat 32, muka surah yang ke-32, muka surat berapa ni? 415. Surah ni surah diturun kategori surah Makkiyah. Surah Makkiyah. Al-Quran ada dua kategori, surah ada dua kategori, surah Madaniyah dan surah Makkiyah. Surah Makkiyah ni, pendek ceritanya, surah Makkiyah ni Allah turunkan fokus untuk berkaitan tauhid, akidah, berkaitan dengan akidah. Sebab tu sebut Makkiyah, diturunkan di Mekah. Kerana pada waktu ketika itu umat Nabi Muhammad SAW pada waktu ketika itu ada masalah akidah. Jadi nak betulkan akidah, Nabi berada di Mekah 13 tahun tu, Al-Quran diturunkan untuk membetulkan akidah, supaya tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Syirik ni apa? Syirik ni dia sembah Allah, tapi dia percaya benda lain yang boleh beri manfaat pada dia. Orang syirik, musyrikin Mekah disebut sebagai musyrik. Musyrikin Mekah tu dia sembah berhala. Berhala dia ada nama Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat, tu nama dia, nama berhala. Berada di Mekah pada waktu ketika itu. Dia sembah berhala ni. Tetapi dalam masa yang sama dia tahu Allah tu pencipta seluruh alam. Jadi orang yang sembah berhala dan dalam masa yang sama dia percaya kewujudan Allah, orang ni namanya menduakan Allah. Dia sebut sebagai syirik. Orang yang syirik ni dia takkan masuk dalam syurga, duduk dalam api neraka selama-lamanya. Duduk dalam suatu bayinah dan suatu alladzina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Maknanya perkara-perkara syirik yang lain pun kita kena elakkan supaya kita tidak menduakan Allah. Menduakan Allah syirik. Kalau syirik tidak ada harapan untuk keluar daripada neraka, kekal selama-lamanya dalam neraka. Baik, itu berkaitan dengan mukadimah lah, suatu sajadah. Baik, di sini suatu sajadah ni bila sebut berkaitan dengan akidah, maknanya surah As-Sajadah ni nak membentuk keyakinan kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana asalnya kita ni daripada yang satu, yang satu Nabi Adam alaihi salam. Kita ni daripada Nabi Adam. Kita jangan terpengaruh dengan dakwah orang orientalis barat, orang-orang barat yang kita ni daripada monyet. Teori Charles Darwin tu. Maknanya kalau dia perjuangkan dia tu daripada monyet, memang nenek dia monyet. Sebab tu kita ni daripada mana? Kita daripada Nabi Adam alaihi salam. Sebab tu kita ni sebenarnya keturunan Nabi. Kita ni keturunan Nabi Adam alaihi salam. Ayah kita, mak kita siapa? Hawa. Sebab tu kita daripada Nabi Adam. Bila kita daripada Nabi Adam, daripada manusia, Allah uji kita lah. Allah nak uji kita ni sama ada kita ni benar-benar mentauhidkan Allah ataupun mengikut jejak langkah syaitan, iblis yang ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kalau kita lihat dalam surah ni, suatu sajadah ni memang berkaitan dengan dalam diri kita.
surah Sajadah. Dia berkaitan dengan akidah lah. Kalau kita tengok pada ayat pertama ni, ayat pertama sampai ayat pertama sampai ayat 3, di sini dia sebut sebagai Al-Quran Al-Karim dan pengesahan kenabian dan kerasulan. Saya cuba ringkaskanlah ayat 1 sampai ayat 3. Sebab tu Quran nak faham, kalau Quran nak faham, baca ikut tajuk dia. Macam ni dah bagi tajuk siap-siap, okey dah ni. Kalau macam Quran yang biasa kita pakai ni, dia tak ada pembahagian tajuk. Cari satu Quran yang ada pembahagian tajuk 1 sampai 3, apa tajuk dia? Dia ada tak tajuk kecil kat atas. Lepas tu ayat 4 sampai ayat 6, apa tajuk dia? Tajuk kecil kat atas. Bila kita baca begitu, kita insya-Allah kita faham apa yang Allah maksudkan kepada kita daripada ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Kalau kita baca panjang macam ni, kita kena ada kemahiran lah nak bahagi gayat tu. Ayat ni sampai ayat ni, ayat ni sampai ayat ni, kita akan faham. Kalau kita baca daripada 1 sampai ayat 30 ni, jadi mungkin kita susah nak bezakan kot. Jadi kalau ada pembahagian tajuk tu, insya-Allah kita mudah nak faham apa yang Allah maksudkan. Baik, kalau kita tengok ayat 1 sampai ayat 3 ni, pertama ada ayat ataupun disebut sebagai huruf muqatta'ah, ataupun sebut ayat surah huruf munqati', muqatta'ah, alif lam mim ni. Ayat 1 ni banyaklah tafsiran tafsiran yang biasa tafsirannya adalah Allah nak menguji orang-orang Arab pada waktu ketika itu. Kalau boleh terjemahkan alif lam mim ni, terjemahkanlah. Tapi orang Arab tak berjaya, sebab alif lam mim ni hanya Allah sahaja yang maha mengetahui. Jadi inilah salah satu mukjizat Al-Quran. Orang Arab sendiri tak boleh terjemah apa yang dimaksudkan alif lam mim. Alif lam mim ni Allah sahaja maha mengetahui. Baik, kemudian Al-Quran Allah turunkan kepada kita tanpa tidak ada keraguan padanya. Al-Quran tak ada keraguan. Baik, kita ambil contoh mudah lah. Pernah tengok kitab Bible tak? Tak pernah tengok? Ke takut nak pegang? Kitab Bible yang kita tahu, kita maklum dia ada berapa versi? Banyak. Baik, banyak lah. Dari situ kita dah tahu. Bila banyak versi, bukan cetakan, jenis cetakan, dalam pengisian tu banyak lain. Kitab pertama dengan kitab kedua tak sama pengisian dia. Jadi di situ dah ada keraguan kitab mana yang nak kita amalkan. Baik kitab-kitab agama yang lain, kitab Buddha, beda. Kita nak berpegang, dia tu pun tak tahu. Tarikh kitab itu diturunkan pun tak tahu, dari sudut keraguan. Kitab-kitab agama lain pun sama juga. Ada keraguan pada kitab-kitab tersebut. Al-Quran tidak ada keraguan, dan kita tahu bila Al-Quran itu diturunkan, bila Al-Quran itu dicatat, dan bagaimana Al-Quran itu dibukukan, dan bagaimana Al-Quran itu disebarkan. Semua cerita tu kita tahu dari sudut proses penurunan Al-Quran dan penyebaran Al-Quran. Dan dari sudut pengisian pula tidak ada perbezaan. Kalau kita baca surah Al-Fatihah di Jepun, sama tak dengan surah Al-Fatihah kat sini? Sama. Kalau kita pergi Belgium, Sepanyol, Perancis, mana-mana negara kita pergi, kita jadi makmum, imam depan, kita makmum belakang. Dia pun takbiratul ihram, kemudian dia baca surah Al-Fatihah, sama macam kita baca. Di situ satu surah yang menunjukkan bahawa Al-Quran ni tidak ada keraguan. Hebat Quran ni, Allah jaga dengan cara kita menghafal. Kalau tak di Bible, kalau kita lawan lah, kita uji manusia atas muka bumi ni, kitab-kitab suci Al-Quran semua tak ada. Quran tak ada, Bible tak ada, Veda tak ada. Tapi mereka ni mengamalkan berdasarkan kitab masing-masing. Kalaulah kita suruh umat ni tulis surah yang pertama ataupun baca surah yang pertama, kita minta penganut agama Kristian, minta dia baca surah yang pertama ataupun tulis surah yang pertama. Orang Buddha minta tulis surah yang pertama ataupun dia baca surah yang pertama. Agak-agak umat mana yang menang? Umat
umat Islam. Sebab apa? Hampir keseluruhan semua hafal surah Al-Fatihah. Hafal. Kalau bentuk tulisan, mereka akan tulis surah Al-Fatihah sama. Kita tulis Al-Fatihah kat sini dengan tulisan Arab, Jepun tulisan Arab, Belgium Arab. Bentuk ayat tu sama daripada ayat 1 sampai ayat 7 sama. Tapi kalau orang Kristian, dia nak amal dengan mana? Versi yang mana kitab dia nak amalkan? Dia dah belum tulis lagi dah bertelaluh kat situ. Jadi itu adalah salah satu pembukaan minda sepatutnya yang kita sedar kehebatan Al-Quran yang berada yang berlaku di sekitar kita. Betul, Al-Quran ni dia relevan sepanjang zaman, dulu, kini dan selamanya, sampai hari kiamat. Baik, Al-Quran tak ada keraguan. Al-Quran ini adalah yang paling ajaib sekali. Kalau nak kata buku magic, Al-Quran lah. Nak beru'yah dengan ru'yah Al-Quran. Kalau nak baca Al-Quran, ru'yah, berubat dengan Quran. Kalau nak tenangkan hati, baca Quran. Kalau nak dapat petunjuk daripada Allah, baca Quran. Nampak tak? Tu dari sudut Al-Quran ni tidak ada keraguan. Baik, kemudian orang tuduh Nabi. Bila Allah turunkan Al-Quran, orang tuduh Nabi ni yang membuat Quran. Nabi tak buat Quran. Nabi bacakan saja. Kalau berdasarkan zahir sirah Nabi ni tak pandai menulis. Tak pandai menulis, tak pandai membaca. Ada pandangan yang mengatakan bahawa Nabi ni pandai menulis, pandai baca. Dari maksud ummi di sini, Nabi tidak mengetahui tentang kitab-kitab Taurat dan Injil. Jadi bila Allah turunkan wahyu, yang Nabi tak baca kitab Taurat dan Injil, bila Allah turunkan wahyu, sama seperti mana sebahagian Taurat dan Injil yang tak diubah oleh orang-orang Yahudi dan orang Nasara lah pada waktu ketika itu. Itu sebahagian lah. Jadi kalau kita ambil pandangan pertama tadi, Nabi ni tak pandai menulis, tak pandai membaca, bagaimana Nabi boleh menyusun ayat itu tidak ada kecanggahan antara satu sama lain. Hebat Nabi ni. Nabi kita ni imam kita, Nabi kita yang sangat hebat, di mana Nabi boleh menuturkan kalimah, perkataan yang pada waktu ketika itu perkataan yang tertinggi, perkataan yang terbaik. Maknanya bukan bahasa kampung. Quran bukan bahasa kampung ni. Quran ni bahasa yang tertinggi. Kalau dalam bahasa Melayu, bahasa kita bahasa tertinggi, kita guna bahasa sastra lah, kan? Nak terjemahkan lagi, nak fahamkan lagi, lepas tu bentuk susunan perkataannya cantik dan sebagainya. Jadi Quran ni bahasa Arab begitu. Al-Quran ni dia Nabi menggunakan kalimah yang terbaik, kalimah yang laras bahasa yang tinggi dah. Sebab tu Quran ni tak ada siapa yang boleh menandingi. Tak ada siapa boleh menandingi ayat-ayat Al-Quran. Baik, kemudian ayat sajadah ni, ayat 3 ni, Allah berikan peringatan lah kepada kaum ataupun kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya berikan peringatan kepada kaum-kaum yang belum dapat peringatan, ataupun sahabat-sahabat umat Nabi Muhammad yang belum dapat peringatan. Baik, kemudian ayat 4, ayat 6 ni berkaitan dengan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baik, kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang mencipta dan mengatur semua makhluk. Pertama kita nak kena tahu Allah tu tunggal. Sebab tu sebut Allahu Ahad. Buktinya Allah sebut juga dalam Al-Quran, kalaulah Tuhan ni dua, kalau Tuhan ada dua, porak-peranda alam semesta. Porak-peranda. Sebab Allah ni dia tunjuk tak kekuasaan dia? Tunjuk. Allah ni menyombongkan diri dengan kekuasaan dia. Sombong ni milik Allah, Allah saja yang boleh menyombongkan diri. Mana Allah bangga dengan kuasa dia. Allah tunjuk kuasanya kepada alam semesta. Allah cerita pasal kuasanya kepada manusia dan jin. Jadi Allah kata kalau ada Tuhan lain, maka porak-peranda alam semesta ni. Sebab tu Allah ni tunggal.
Allah lah yang mencipta, Allah lah yang mengatur semua alam semesta ni, bumi, planet-planet, daratan, lautan, semua Allah yang uruskan. Kalau tak memang hancur lebur. Sebab tu Allah jadikan kita dunia ni, kita kena memikirkan kejadian tu sebenarnya ada hikmah, ada ilmu di situ. Sebagai contohnya, kalau kita tengok pemandu bas, ada berapa tempat pemandu bas? Kenapa tak dua? Belum sampai KL, banyak tanah nak pergi Sempang, terbelah dua bas. Seorang nak ke kanan, seorang nak ke kiri. Kita punya organisasi dekat sini pun, kalau disebut sebagai ketua seorang ke dua? Ketua seorang, mesti seorang. Kalau pergi sekolah ada guru besar, sekolah rendah, guru besar seorang. Kalau ada dua orang guru besar, masing-masing nak tunjuk besar kepala, kan? Ada nama besar. Pergi sekolah menengah, pengetua sekolah. Kalau ada lagi satu pengetua, mesti dia akan letak kat depan dia timbalan pengetua. Tak boleh jadi pengetua. Memang tak jadi sekolah masa tu. Seorang nak buat koku pagi, seorang nak buat koku tengah-tengah malam. Memang jadi huru-hara sekolah pada waktu ketika itu. Lepas tu kalau pergi lagi dekat peringkat kolej matrikulasi, ada seorang saja pengarah. Kalau timbalan pengarah banyak tak apa, timbalan pengarah satu, timbalan pengarah dua, tapi pengarah mesti seorang. Sebab apa? Kalau ada dua pengarah, dah jadi tak jadi kolej matrikulasi lah. Jadi kolej apa tak tahulah. Dah jadi tak tentu lah. Sebab tu kejadian-kejadian yang Allah jadikan atas muka bumi ni perlu kita fikir. Bila dah begitu kejadiannya, Allah ni mesti lagi-lagi begitu. Allah tu Maha Tunggal. Jadi setiap kejadian yang Allah jadi ke atas muka bumi ni, semuanya Allah yang uruskan. Allah yang aturkan. Baik, kemudian Allah yang menciptakan langit dan bumi tanpa pertolongan siapa-siapa pun. Tak apa pertolongan siapa-siapa. Allah jadikan, Allah cipta dan Allah jadikan daripada tidak ada kepada ada itu. Kemudian Allah matikan, kemudian Allah bangkitkan semula. Semua tu atas kuasa Allah, tidak dibantu oleh siapa-siapa. Kemudian ada satu di sini Allah bawa tentang jauhnya jurang dunia dengan akhirat ni, ataupun perkara gaib. Ada urusan malaikat-malaikat yang Allah jadikan ni yang menguruskan. Allah uruskan dengan menjadikan malaikat-malaikat ni urus, ada tugas masing-masing lah. Malaikat ni ada urusan yang naik ke langit dan turun ke bumi. Di sini Allah sebut yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi summa ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Allah yang menguruskan langit dan bumi, dan malaikat-malaikat yang naik ke langit atas perintah Allah, atas urusan-urusan Allah. Jaraknya nak pergi naik ke langit tu makan masa 500 tahun, turun ke bumi 500 tahun. Maknanya sepanjang naik dan turun jumlahnya 1000 tahun. Di sini Allah sebut dalam satu hari kadar lamanya adalah 1000 tahun. Maknanya urusan akhirat ni, malaikat naik satu hari tu, satu hari kiraan akhirat tu, maknanya 1000 tahun kiraan dunia. Maknanya akhirat tu sangat-sangat hebat. Sebab tu dunia ni, kenapa Allah cerita begitu? Sebab dunia ni dia ada kapasiti. Maknanya dia ada had. Dia sempit sebenarnya bumi ni. Alam semesta ni sempit sebenarnya. Kenapa Allah jadikan kita luas? Sebab kita berada di dunia. Kenapa kita rasa luas? Sebab kita Allah letakkan dalam dunia ni. Allah jadikan perhiasan macam-macam, sebab tu kita nampak luas. Sebenarnya bila kita baca betul-betul ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, dunia ni sempit. Sebab tu Allah ajar kita dunia ni bukan tempat untuk kita menetap, tempat untuk kita meninggal. Tempat meninggal. Maknanya kena set, bangun-bangun pagi, dunia ni tempat aku meninggal, bukan tempat aku menetap. Kalau dia kata tempat dia menetap, itu bukan sikap ataupun sifat orang-orang mukmin. Dia nak kekal dekat dunia ni, itu sikap dan sifat orang kafir. Bukan salah dunia. Dunia tak salah. Kalau kita nak ambil kekayaan dunia, kita nak senang di dunia, tak ada masalah. Tapi dalam masa yang sama, ayat Al-Quran ni mengajar kita jangan lupa hari akhirat, tempat tinggal kita. Maknanya
Akhirat itulah tempat yang sangat-sangat diidamkan oleh manusia dan jin. Kalau dalam hadis riwayat Imam Muslim, nak lihat betapa besarnya syurga Allah tu, ada satu pohon di syurga yang mana kalau seseorang naik kenderaan yang sangat laju untuk melintasi sebuah pohon tu, makan masa 100 tahun, belum lagi melepasi satu pohon tu. Maknanya dekat syurga ada satu pokok je ke? Mestilah banyak. Maknanya bila lebih daripada satu pokok, maknanya syurga tu sangat luas. Dekat dunia ni banyak pokok tak? Banyak pokok. Dekat syurga takkan sikit pokok, takkan dunia ni banyak pokok daripada syurga. Syurga tu lagi banyak daripada dunia, dan syurga tu lebih hebat daripada dunia. Sebab tu Allah turunkan ayat-ayat begini supaya kita berharap tempat tinggal kita, rumah kita kat sana, bukan kat sini. Macam orang nak duduk rumah baru bila nak duduk rumah baru, dia rasa macam mana? Nak pergi cepat ke nak pergi lambat? Ni soalan maut ni. Itu kiasan panjang. Pendek kata, nak mati tak? Nak mati cepat ke nak mati lambat? Wah, dah. Persiapan. Bila kita kata bila cerita pasal syurga memang seronok lah. Bila tanya nak mati cepat ke mati lambat, dia fikir persiapan. Betul lah tu. Persediaan kita. Sebab tu kita kena banyak baca ayat Quran dan hadis Nabi. Bila kita banyak baca, timbul satu keyakinan yang sangat tinggi, di mana kalau kita beria-ia sangat nak berjumpa dengan Allah, Allah terima kita dalam keadaan Allah redha. Bila Allah redha, hilang semua dosa kita. Bila dosa hilang, mana tempat kita? InsyaAllah berdasarkan janji-janji Allah, masuklah ke dalam syurga. Sebab tu kita kena banyakkan baca supaya kita tak cintakan dunia. Dunia kita ambil, hasil-hasil kekayaan dunia kita ambil, tapi dalam masa yang sama kita tidak melupakan hari akhirat. Tu maksudnya. Baik. Tu berkaitan dengan kekuasaan Allah dan penciptaannya dan pengaturan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian dalam ayat ini ada Allah cerita tentang proses penciptaan manusia. Dalam ayat ini Allah sebut Allah jadikan pendengaran, penglihatan dan hati lah dalam proses dalam janin, dalam fasa-fasa kejadian. Dalam surah-surah yang lain Allah sebut tentang fasa kejadian bentuk tubuh badan. Yang ni dalam ayat ni Allah sebut tentang organ. Organ-organ secara khusus Allah sebut di sini. Memula Allah jadikan pendengaran, Allah jadikan penglihatan dan hati. Sebab tu biasa tak kita dengar bila perempuan mengandung, dia ajar kepada kita baca ayat Quran, bercakap dengan baby dalam perut. Kenapa? Sebab dia dengar. Sebab Allah jadikan pendengaran dulu. Sebab tu banyakkan baca ayat Quran, banyak bercakap benda-benda yang baik, kalimah-kalimah yang dia terima tu sebenarnya dia masuk, cuma belum proses. Dan bila lahir pun kalimah pertama yang dia dengar apa? Azan. Tu pun ada yang kalut sampai takbir raya. Kan? Terima seronok, mungkin seronok ataupun mungkin tak pernah kot. Suruh azan, ada yang patut azan dia bagi iqamah. Ni pergi takbir raya dia azan. Baik, tu kalimah pertama yang dia dengar. Kalimah disebabkan mungkin dari sudut hikmah tu pendengaran yang Allah jadikan pertama. Jadi bila lahir, kalimah yang pertama dengar adalah yang paling layak, kalimah yang baik, iaitu takbir, Allahu Akbar. Baik, itu dari sudut kejadian manusia dalam rahim ibu. Baik, kemudian di sini disebut juga sebagai keimanan pada hari kebangkitan. Ni yang kita nak bawa ni. Bila kita baca suatu sejadah ni, bila kita faham Allah campakkan kepada diri kita ini, bertambah keimanan tentang hari kebangkitan, hari akhirat. Bila disebut tentang hari kebangkitan, maka kita kena beramal.
Bila beramal kita nak buat baik ni, ataupun kita berada dalam kuliah ni, bukan maksudnya bila dengar kuliah semua pakat nak jadi ustazah, menjadi ustaz belaka. Kan? Kita dengar kuliah, dengar tazkirah ayat-ayat Al-Quran ni supaya kita faham kenapa kita Islam. Tu tujuan dia. Maknanya kalau orang tu pakai baju kemeja smart dengan tie, dengan seluar-selat, kasut berkilat, dia tak lupa ingat kepada Allah. Maknanya dia ingat kepada Allah, dia tasbih, dia baca Quran, dia baca hadis. Bukan maksudnya lepas kita dengar kuliah ni, lepas tazkirah ni, semua pakai serban belaka. Orang lain, orang masuk pusakan tengok semua pakai serban, pakai jubah, mata bercelak hitam, pegang tasbih belaka semua. Ni kenapa ni? Dah bertaubat. Kau macam tu. Maknanya pakaian smart. Pakaian smart mana yang kita pilih. Tapi dalam masa yang sama, kita tahu kita ni hamba Allah, kita terikat dengan hukum hakam Allah, dan kita tahu Allah tu pencipta seluruh alam. Allah sentiasa memerhatikan apa yang kita buat. Itu maksudnya. Bukan semesti nak kena tukar. Yang orang perempuan kena pakai ni, bodoh. Tak nampak mata, pakai jaring. Masuk-masuk, orang ingat, orang ingat salah masuk pusaka mana tak tahu. Dia ingat negeri Syria, Yaman. Yaman semua hitam belaka. Okey. Baik, dalam ayat ni juga, kalau kita tengok ayat ke-12. Saya ambil satu ayat ni. Dalam ayat ni, saya baca terjemahan terus. Apa dia? Dan Allah berfirman, dan alangkah ngerinya jika kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar. Maka kembalikanlah kami ke dunia, nescaya kami akan mengerjakan kebajikan. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Baik, tadi saya tanya nak mati cepat ke nak mati lambat kan? Jangan risau. Sama-sama kita menguatkan keyakinan kita kepada Allah. Ayat ni nanti pada mahsyar semua orang dibangkitkan. Dalam ayat yang lain, kalau kita baca juzuk yang ke-30, juzuk ke-30 memang banyak berkaitan dengan tauhid lah dan hari kebangkitan. Allah perlihat bila dibangkit pada mahsyar, Allah perlihatkan neraka kepada orang beriman dan kepada orang kafir. Kenapa Allah tunjuk neraka kepada orang beriman? Adakah Allah nak azab orang beriman pada waktu ketika itu? Tidak. Allah tunjuk neraka pada orang beriman. Orang beriman tahu hebatnya neraka Allah itu dan dia berasa gembira. Kenapa? Sebab dia terlepas daripada azab yang dilihat. Orang beriman gembiralah, kan? Sebab dia tahu dah azab ni, tapi dia terlepas daripada azab tu. Macam kita lah naik motor, tiba-tiba ada lopak depan, kita pun ngelak. Bila ngelak tu rasa lega ke, rasa geli ke, rasa ketawa? Rasa lega. Maknanya kita nampak satu yang tak baik berlaku depan kita, kita dapat elak daripada tu. Ini sangat-sangat dahsyat. Allah tunjukkan api neraka yang mana azabnya sangat dahsyat, tetapi orang beriman tidak duduk dalam tu. Lega tak? Lega sangat. Tu orang beriman pada waktu ketika itu mukanya berseri-seri. Dan Allah tunjukkan neraka pada orang-orang kafir, dan orang kafir pada waktu ketika itu memang dia tertunduk, memang dia rasa malu, dia rasa takut. Dan inilah yang Allah bawa dalam Al-Quran ni, orang-orang yang berdosa pada waktu ketika itu menundukkan kepalanya, malu, takut, seram dan sebagainya, kerana dia telah melihat apa yang Allah janjikan. Dan dia berdoa. Orang berdosa ni berdoa. Dekat mana dia berdoa ni? Dekat pada mahsyar. Rabbana absarna wa sami'na, wahai Tuhan kami ni telah melihat dan kami telah mendengar. Dia telah lihat api neraka, dia telah mendengar dahsyatnya bunyi api neraka. Dan farji'na na'mal salihan, kembalilah kami ke dunia supaya kami dapat buat satu kebaikan. Doa ni bagus tak? Doa ni bagus. Bukan doa yang ni, maksudnya berdoa ni bagus tak? Berdoa bagus. Bila kita banyak berdoa kat sini, insya-Allah dengan kita banyak berdoa di sini, Allah takkan kecewa dengan kita. Tetapi kalau kita lupa Allah di dunia, kita tak taat Allah di dunia, solat pun
tak cukup waktu, puasa pun tidak dan sebagainya, tidak menjaga macam-macam lah ketaatan kita kepada Allah tu kita tak jaga, jiran-jiran kita tak menjaga kehormatannya dan sebagainya. Di akhirat nak berdoa kepada Allah sesal tak sudah. Sebab tu berdoa sekarang. Bila berdoa sekarang, Allah akan bimbing kita. Betul? Kita doa macam nampak macam biasa, ya Allah, berikanlah aku petunjuk ya Allah. Aku nak jadi hamba-Mu yang taat. Aku nak terlepas daripada api neraka. Aku nak masuk syurga-Mu ya Allah. Nampak macam biasa doa tu, tapi Nabi kata apa yang kita minta itu adalah satu perkara yang sangat besar. Besar benda tu. Sebab apa? Ni dia. Orang yang mana bangkit daripada mahsyar minta balik ke dunia. Boleh balik tak? Tak boleh balik. Sebab habis. Tempat kita di dunia ni habis. Macamlah kita sekarang ni, kalau kita diberi pilihan, kita nak jadi macam budak-budak dulu darjah 1 ke nak jadi macam besar sekarang? Budak darjah 1 dulu dia tak fikir amanah, dia fikir seronok kan. Berlari sana, berlari sini sampai tiba masa aiskrim, lepas tu tidur, makan, lepas tu dah kenyang, berak pula bilik air, lepas tu sambung tidur, pergi sambung main. Dia tak ada fikir pasal anak, pasal kerja, tak ada. Kalau diberi pilihan, kita nak jadi macam dulu. Kan? Tapi nak balik boleh tak? Tak boleh tak. Nanti bila kita berada pada mahsyar, bumi ni dah tak ada. Sebab kita sedang menuju ke tempat kita yang sebenar, iaitu syurga. Nak masuk syurga Allah senang je. Cukup senang. Pertama, apa sahaja yang Allah perintahkan, kita buatlah. Yang wajib tak banyak, yang sunat banyak. Yang sunat dipersilakan, siapa nak tambah, nak buat silakan. Yang kita pelihara wajib tu jagalah. Dan perkara yang paling utama, insya-Allah kita istighfar kepada Allah, kita mati bertemu dengan Allah dalam keadaan yang Allah kata tidak mensyirikkan Allah. Siapa yang mati dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah, insya-Allah Allah ampunkan semua dosanya, masuklah ke dalam syurga. Jadi nak mati cepat ke mati lambat? Tunggu masa. Betul lah tu. Tunggu masa lah tu. Maknanya kita bersedialah dengan ketentuan takdir kematian ya Allah tentukan untuk kita. Jadi jangan takut mati. Betul. Jangan takut mati. Nanti biasakan perbualan harian kita dengan keluarga kena ada pasal kematian juga. Kan? Tapi kena beragaklah, jangan main terkejah je. Telefon, mak, apa khabar? Bila nak mati mak? Jangan tanya macam tu. Maksudnya kita ajak mak kita buat ibadat. Maksudnya begitulah. Keluarga kita banyakkan baca Quran, banyakkan berzikir, banyakkan istighfar. Terpesan keluarga kita supaya jangan tinggalkan yang wajib. Yang wajib tak banyak. Jaga yang wajib, insya-Allah jamin syurga tu ada dah. Dengan syarat-syarat tadilah. Kita tak mensyirikkan Allah. Kita tak kita berusaha bersungguh-sungguh jaga hubungan kita dengan manusia. Kita tak mengambil hak orang lain. InsyaAllah jika kita betul-betul jaga perkara ni, tempat tinggal kita nanti di syurga. Tu yang kita nak. Jangan jadi macam ni. Orang yang macam ni sebahagiannya adalah ahli-ahli kitab, orang-orang yang mensyirikkan Allah, orang-orang yang banyak berdosa. Ni orang-orang yang banyak berdosa lah, umat-umat terdahulu. Kalau kita tengok dalam kisah-kisah Nabi, umat-umat terdahulu ada yang taat kepada Nabi, ada yang derhaka kepada Nabi. Maknanya umat-umat yang derhaka ni nanti dekat akhirat dia minta dengan Allah nak balik ke dunia, dah tak dapat. Jadi bila kita taat kepada Nabi, insya-Allah Allah tahu kelemahan kita sebagai manusia, ada dosa, kita ada dosa, tak terlepas daripada dosa, ya. Sebab tu Allah suruh kita bertaubat dan istighfar sentiasa. InsyaAllah Allah ampunkan. Istighfar, Allahumma ghafirli, Allahumma ghafirli, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Mudah saja. Tak boleh bahasa Arab, bahasa Melayu. Ya Allah, ampunkanlah dosa aku ya Allah. Allah ampunkan. Apa bukti Allah ampunkan? Pertama, dalam Al-Quran Allah sebut ud'uni astajib lakum. Allah kata, berdoa kepada aku pasti akan kabulkan. Dalam surah yang lain, surah Al-Baqarah, Allah sebut
ujibu da'watad da'i idza da'a. Aku perkenankan permohonan bagi sesiapa yang berdoa kepada aku. Dalam ayat yang lain lagi Allah sebut innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak memungkiri janji. Jadi doa kita kena yakin. Bila yakin Allah ampunkan, sangka baik kita ya Allah tu, maknanya tak ada siapa boleh hapuskan dosa kita melainkan Allah. Insya-Allah kita kembali kepada Allah itu dalam keadaan Allah redha. Tu yang kita inginkan. Baik, kenapa Allah jadikan begitu? Manusia ni ada yang berdosa, ada yang berpahala. Dalam ni pun ayat Allah dah jawab dah. Allah kata apa? Dan jika kami mahu, nescaya kami berikan kepada setiap jiwa petunjuk baginya. Maknanya Allah jadikan kita berbeza-beza atas muka bumi ni. Ada ayat yang lain Allah sebut wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepada aku. Tu maksudnya. Tapi Allah jadikan berbeza-beza. Dalam ayat yang lain Allah sebut liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Untuk menguji kamu siapakah amalannya yang paling terbaik. Allah nak uji. Jadi dengan ilmu yang telah Allah berikan kepada kita itu yang disebut sebagai petunjuk. Tadi ayat yang kita baca, Allah perkenankan doa, Allah tak memungkiri janji. Kemudian dalam hadis yang lain, hadis riwayat Imam Muslim, Allah ini berada pada sangkaan hamba-Nya. Apa maksudnya? Kita tak sangka buruk dengan Allah. Bila kita sangka baik dengan Allah, insya-Allah Allah berada pada apa yang kita sangkakan. Kalau kita sangka Allah ni tak ampunkan dosa aku ke, kita telah bersangka buruk dengan Allah. Bila kita berdoa tu, banyak Allah telah sebut dalam Al-Quran tadi tu, Allah tak mungkin janji. Jadi bila kita doa minta Allah ampunkan, adakah Allah tak ampunkan? Pasti Allah ampunkan. Kena jagalah, maksudnya kena jaga, jangan syirik, jangan makan benda-benda yang haram. Itu antara juga doa terhijab. Doa tu terhalang. InsyaAllah kalau kita jaga ni, InsyaAllah doa apa saja yang kita hajatkan, Allah akan perkenankan. Okey. Itu adalah sikap orang yang berdosa kepada Allah. Yang tadi tu, mereka tunduk nak minta kembali, tak dapat. Adapun orang-orang yang di atas dunia ni, apabila dia dengar ayat-ayat Al-Quran, ada hadis Nabi, dia tersungkur sujud. Tersungkur sujud ni, ada yang kita sujud sebenar, iaitu dalam solat. Tersungkur sujud juga maksudnya kita terus taat kepada apa yang Allah perintahkan. Maknanya bila Allah kata sesuatu tentang perkara yang halal, perkara yang haram, terus kita ambil. Maknanya yang halal tu kita ambil, yang haram tu kita jauhkan. Ya, apa lagi? Perkara yang Allah suruh kita buat, yang Allah tegah kita tinggalkan. Nampak tak? Itu adalah ciri-ciri orang beriman. Maknanya kalau tuan-tuan dan puan buat apa yang Allah perintahkan dan tinggalkan apa yang Allah larang, maknanya itulah ciri-ciri orang yang beriman. Kalau kita ambil satu contoh, jaga solat 5 waktu sehari semalam. Jaga solat 5 waktu sehari semalam kan? Mudah je. Minta dengan Allah. Mudah ni maksudnya Allah mentolong. Itu maksud saya. Kita jadi mudah sebab Allah tolong. Kita tak boleh jadi sendiri, sebab tu kita kena banyak bina hubungan kita dengan Allah. Ya Allah, bangkitkanlah aku dapat solat subuh pada waktunya. Nampak tak? Solat subuh ni, solat fardu yang lain ni, dia bukan wajib solat awal waktu. Solat ni kan, solat Zuhur berapa jam nak masuk asar? Kalau pukul 1, contoh Zuhur 4 asar. Pukul 1, pukul 2, pukul 3, pukul 3.30 kita boleh pilih untuk solat Zuhur. Itu waktu wajib solat. Waktu wajib solat tu 1 sampai 4 tu. Masuk pukul 4, masuk waktu asar. Asar pula pukul 4 sampai pukul 7. Jadi waktu wajib solat tu dia. Tu waktu wajib solat. Waktu afdal solat awal waktulah. Tu beza dia. Jangan kita kata tengok orang tu dah lepas azan dia tak solat, kita kata orang ni tak beriman.
Belum lagi. Mungkin dia ada urusan, lepas tu dia solat. Sebab waktu wajib solat tu sangat luas. Jangan kita kata orang yang tak solat dia tak beriman kepada Allah. Kita tak tahu. Mungkin lepas tu solat dia lebih hebat daripada kita. Baik. Itu sifat orang beriman. Dan orang beriman ini dekat akhirat apa lagi sikap dia? Di sini disebut tatajafa junubuhum anil madaji', iaitu orang yang menjauhkan badannya daripada tempat tidur. Maksudnya bangun malam lah. Bangun malam. Ni bulan Ramadan ni bulan latihan kita lah. Bulan Qiyamul Lail, kan? Bulan untuk kita membangunkan malam dengan Qiyamul Lail. Qiyamul Lail, bukan Qiyamul Lain. Qiyamul Lail. Maknanya bangun malam tu kita banyakkan solat sunat, baca Quran ke, berzikir kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Itu amalan Qiyamul Lail. Jadi 10 malam terakhir ni memang digalakkan lah untuk kita kejar untuk dapatkan apa tu? Lailat 83 tahun. 83 tahun. Terus kepada tersirat. Lailatul Qadar. Kita nak dapat Lailatul Qadar. Siapa yang cuba usaha dapat kata insya-Allah dia dapat. Tapi ada orang sibuk dengan lain, Lailatul Qamdar. Dia nak cari baju untuk raya kan. Sebenarnya bulan puasa ni bulan sibuk ibadat. Nak buat kuih raya ke, nak buat baju raya, nak langsir raya, nak rumah raya, nak kereta raya, nak bini raya. Sebelum puasa dah siap. Rupanya orang perempuan ni betul lah, bulan Rejab dah siap baju punya, baju raya, supaya dah bulan Ramadan nanti sibuk dengan ibadah. Rupanya betul lah tu. Maknanya kuih raya buat tu sebelum Ramadan, betul lah tu. Kan? Buat bulan bila? Bulan Rejab sibuk cari baju. Bulan Rejab, Syaban sibuk kuih. Lepas tu bulan apa lagi? Bulan Ramadan sibuk dengan amal ibadat. Betul dah tu. Jadi orang kita bila masuk 10 malam terakhir ni dia sibuk benda lain. Bukan nak kata salah, tapi rugi sangat. Rugi. Lepas Isyak pergi sambung makan dekat mana-mana kedai sampai pukul 2 pagi, balik rumah tidur. Rugilah. Tak salah, rugi kat situ. Hari lain lah, selain bulan puasa. Bulan puasa ni bulan ibadat. Gandakan ibadat, baca Quran, zikir banyak-banyak. Okey. Ustaz, betul ke Ustaz? Ustaz ada cakap 10 hari ni kita masuk tabung masjid hari-hari. Kalau terjumpa pada hari yang mulai tu, walaupun sikit, perluasan rezeki. Ya Ustaz? Dia kita buat amal ibadat malam tu, kalau kena malam Lailatul Qadar, maknanya seperti lebih baik daripada 1000 bulan. Maknanya berapa? 83 tahun kita dikira sebagai pahala sedekah tu. Kalau kena malam Lailatul Qadar. Kalau kita bertasbih malam tu, kalau kita berzikir malam tu, kalau kita baca Quran malam tu, kena malam Lailatul Qadar, maka pahala dikira sebagai pahala membaca Quran itu digandakan lebih baik daripada 1000 bulan. Sebab tu orang kejar-kejar Lailatul Qadar ni. Dia tak payah tengok benda pelik-pelik. Dia nak tengok air beku ke, pokok sujud ke, tak payah. Yes. Malam kan, malam kita sampai ke rumah, kita sedekah siang. Adakah kena ke yang dia Lailatul Qadar ni malam. Ya. Jadi bermulanya terbenam matahari dikira sebagai malam lah tu. Daripada maghrib tu sampai ke subuh. Jadi kalau kita pergi tarawih, kalau pergi masjid, masuklah tabung masjid. Kalau kena hari tu malam Lailatul Qadar, maka kita dapatlah malam Lailatul Qadar. Tak kira waktu lah, subuh ke malam masuk. Dia tak kira. Mesti malam. Disebut Lailah. Lailah tu malam. Lailah malam. Kita sebut Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Dua kali kita sebut. Malam Lailatul Qadar. Lailatul tu malam lah. Jadi maksudnya malam-malam Qadar. Maknanya kita sedekah lah atau baca Quran. Kalau siang dapat juga pahala, tapi pahala dikira sebagai sedekah bulan Ramadan lah. Cuma malam tu
Sebab malam dengan siang, mana lebih berat ujian dia? Malam. Kan? Kalau solat malam dengan solat siang, mana lebih berat ujian? Solat malam. Sebab tu siapa yang bangun malam tu, Allah berikan ganjaran pahala yang sangat banyak. Belum tentu yang angkat dumbbell 10 kilo boleh angkat selimut yang tak sampai sekilo. Kan? Berat selimut waktu subuh berat. Toto yang tak sampai apa? Tak sampai 5 kilo. Dia pergi kat gym angkat 50 kilo. Tengok orang sebelah dia bukan angkat yang besi tu, dia angkat orang. Orang dia angkat. Muaknya kuat je. Tapi bila waktu qiyamul lail, selimut atas badan pun nak tolak tak boleh. Beratnya selimut tu. Itu ujian malam. Sebab tu siapa yang buat pada waktu malam, insya-Allah ganjaran pahalanya sangat besar. Memang betul. Mana ada orang bangun malam terus-terus segar. Dia bangun tu memang nafsu tidurnya dengan mata susah nak bukanya, nak pergi tandah lagi, nak bersihkan diri, nak bersiwak lagi, nak angkat wuduk lagi. Berat. Memang berat. Tapi ganjaran yang Allah berikan kepada orang yang ini, yang adalah hadis Nabi sebut, Allah berikan nikmat di syurga yang mana dia tak pernah lihat. Nikmat yang dia tak pernah lihat, yang dia tak pernah dengar, yang tak pernah lintas di hati. Itu yang kata tu. Nak mati cepat ke mati lambat? Kalau nak mati cepat, kita akan nak dapat nikmat tersebut. Bila kita nak janji-janji Allah itu, insya-Allah kehidupan kita atas dunia ni dia makin lama makin baik. Ustaz, agak-agak qiyamul lail tu hari ni kita tak dapat duga ke kan? Agak-agak bila akhir-akhir rezeki cepat lah. Nabi pendek kata, Nabi bagi tahu malam ganjil. Hadis-hadis yang lain 27 Ramadan. 27 Ramadan. Berdasarkan hadis-hadis lah. Tapi confirm dapat setiap malam dia bangun. dapat setiap malam. InsyaAllah. Pasti dia dapat daripada malam pertama, malam kedua, maksudnya malam Ramadan pertama. Bukan malam pertama 10 malam terakhir tu. Pertama tu sampai 30. InsyaAllah dia dapat yang Allah janjikan. Dapat malam qadar. Tak payah tunggu benda pelik-pelik. Nak tunggu kubah masjid duduk kat bawah. Datang-datang masjid terkejut, kubah masjid kat bawah, selalu nampak kat atas. Rupanya renovate. Jangan nak benda pelik-pelik, tak payah. Apa yang Nabi bagi tahu tu jelas. Sebab tu Nabi rahsiakan malam Al-Qadar supaya kita hati-hati. Kalau Nabi sebut jelas-jelas, terang-terang, confirm 27 Ramadan 1 sampai 26 tak ada siapa pergi masjid. Kenapa tunggu 27? 27 tu 1000 bulan, cover semua. Jadi tak cantik Sebab tu Allah rahsiakan. Allah nak uji siapa dalam kalangan hamba-hamba Allah ni yang nakkan janji-janji Allah. Memang nafsu kita ni, sebab tu Allah jadikan kita ni manusia yang set dia macam-macam ada. Malah nafsu kita nak tidur, nafsu makan kuat, macam-macam. Allah uji siapa yang dapat lawan, dapatlah ganjaran tu. Sebab tu kita kata tadi, dunia ni dia ada kapasiti dan dia sekejap saja. Jadi kita kena teruskan kehidupan kita. Sebab tu saya kata tadi, kalau kita ada peluang pilih untuk jadi budak kecil, sudah tentu kita akan pilih. Sebab dapat makan aiskrim hari-hari. Sekarang dah boleh makan aiskrim dah. Macam-macam penyakit dapat. Jadi kita teruskan kehidupan kita untuk kita nak dapat apa? Syurga Allah. Itu kita punya cita-cita kita. Lagi tu Ustaz, kat ni siapa yang boleh makan orang puasa 36 juga, pahala dia sepanjang tahun Ustaz. Patut dia orang beri Jumlah 36 tu saya tak tahulah. Tapi kalau kita sedekah bagi orang makan, memang pahala banyak. Kalau bulan puasa, kita dapat kuat pahala puasa dia. Orang yang puasa, kita bagi dia makan, pahala puasa dia tu dapat ke kita. Bukan kita ambil pahala puasa dia. Dia puasa dapat pahala puasa dia. Kita dapat jumlah pahala puasa dia sama. Tak kurang pun sebab kita bagi dia makan. Sebab tu kita tengok orang berlumba-lumba bagi makan. Sampai berebut-rebut kat masjid, sampai orang belakang tak dapat makan. Maknanya kena ganda lagi makan. Bagi makan. Orang kaya lah, orang miskin
Dia tak mampu nak bagi banyak-banyak. Orang kaya. Baik. Ada 10 minit, ada soalan? Kok ada soalan? Kesimpulannya Ustaz, buatlah setiap malam. Betul. Kesimpulannya setiap malam. Bukan malam Ramadan saja. Malam-malam selepas Ramadan pun sama. Bulan puasa ni bulan ganda amalan. Bukan bulan baru nak buat amalan. Tu orang silap, bulan puasa baru nak buat amalan, lepas bulan puasa tinggal semua. Salah. Bulan sebelah yang lain tu adalah bulan beramal. Masuk bulan puasa, gandakan amalan. Maknanya kita baca Quran setiap hari. Baca Quran setiap hari. Bulan Muharram, bulan Safar, bulan Januari, bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, sampai Zulhijjah tu baca Quran. Masuk bulan Ramadan, ganda Quran. Sehari kalau kita baca 1 muka surat, masuk bulan Ramadan 2 muka surat. Kalau nak ambil contoh imam kita, Imam Asy-Syafi'i, satu hari selain bulan puasa, satu hari 1 kali khatam Quran. Masuk bulan puasa, 1 hari 2 kali khatam Quran. Kita kena gandakan. Maksudnya gandakan amalan kita berdasarkan kemampuan lah. Jangan tinggal terus rugi. Sebab tu dalam hadis yang lain Allah ajar kita, Nabi ajar kita buat yang sikit-sikit tu dan istiqamah. Kalau hari-hari kita sedekah dekat masjid RM5 hari Jumaat kan, contohlah, masuk bulan puasa biarlah RM50 kan, RM50. Biar kita rasa bagi RM50 kat masjid tu lebih hebat kita bagi RM50 dekat pasar raya. Pergi kat kaunter pasar raya, keluar kira-kira RM430. Kira kat duit. Kira bagi dengan muka bangganya. Tapi bila dekat masjid, tabung masjid lalu tidur. Sebab apa? Takut nak bagi masjid. Patut lebih hebat lagi. Kalau pasar raya 400, tabung masjid 800. Umpamanya begitulah orang kaya. Kalau orang macam kita ni, kalau sehari masjid RM5, masuk RM10. Macam itulah nampaknya. Ni cerita orang kaya. Orang kaya ni ada yang kedekut. Kedekut. Padahal bila dia sedekah itu, Allah tambah lagi harta dia. Ada setengah orang kaya memang beriman kepada Allah. Ada setengah orang kaya memang dia tak yakin. Lepas tu kalau kita tengok orang kaya-kaya yang beriman, salah satu tips dia banyak sedekah. Tanya orang kaya yang beriman lah, yang betul-betul jaga agama dia. Apa yang menyebabkan kamu ni kaya macam ni? Mesti dia akan jawab, salah satunya saya ambil sebahagian harta saya ni, saya sedekah kat masjid, anak yatim. Itu yang membuatkan saya ni Allah berikan lagi banyak. Kita tak pernah dengar dialog orang jatuh miskin sebab banyak sedekah. Pergi tanya orang miskin, kenapa ni jadi miskin ni? Tengok tahun lepas kaya. Itulah tiap-tiap minggu sedekah dekat masjid, miskin aku. Tak ada, tak pernah dengar dialog tu. Kalau ada dialog tu, bawa dialog tu kat saya nak dengar, nak tengok. Tak ada. Tak ada. Tanya orang yang soleh, orang yang beriman, bertambah kaya lagi ada lah. Sebab tu kalau kita tengok dekat zakat, kita bayar zakat berapa? Individu RM1. Kalau zakat fitrah ada RM14, RM7, RM21. Ikut kemampuan lah. Kalau dia ada lebihan, bayar RM21. Banyak sedekah dia, banyak pahala dia. Itu individu tak nampak sangat pergi dekat Maim sana. Kalau yang ada syarikat sendiri, dia kena bayar zakat. Zakat dia bukan RM21, RM200,000. Ada yang setengah juta ringgit, RM500,000. Dia keluarkan tu, dia tak rasa apa-apa. Sebab dia tahu, dia keluarkan, Allah tambah lagi banyak. Allah tambah lagi banyak. Sebab tu kita kena sedekah. Banyakkan sedekah. Nak jadi kaya, nak sedekah jangan tunggu kaya. Kata arwah Ustaz Harundin kan, nak sedekah sampai kaya. Sampai kaya. Jangan tunggu kaya baru nak sedekah.
Kalau tumbuh kaya, tak kaya-kaya memang tak sedekah. Memang sedekah sekarang. RM1, RM2. Betul. Allah akan luaskan rezeki kita. Ada lagi soalan? 5 minit. Ustaz. Tadi saya cakap, saya suka tanya Ustaz, kalau dah dekat mati tak apa tanya kan. Saya akan cakap pasal dosanya baby kan. Ustaz, kalau dulu kita serah pada Tuhan, dapat anak pandai ke, bodoh ke, cerdik ke, perempuan ke, lelaki kan. Tapi sekarang ada kaedah Kak ni dengar dekat saya beli doktor pakar pun dia cakap kaedah nak dapat anak ni ada waktu perserawan dengan suami. Kena makan ubat 3 bulan. Jadi periksa darah dulu. Ada masa dapat perempuan lelaki. Ada kaedah kita disuruh ikut tu melanggar syariat tu. Baik. Nak dapat anak yang terbaik, itu semua idaman pasangan lah. Okey. Kita nak tengok nak dapat anak yang terbaik, mesti doktor akan berikan saranan kepada kita. Kan, pemakanan yang bagaimana. Ada ubat jenis ada. Ada yang suplemen yang untuk kalsium, untuk keperluan tubuh badan yang diperlukan, itu dibenarkan syarak, tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalahnya kalau dia jampi serapah, bomoh-bomoh. Menggunakan kaedah perubatan tak ada masalah selagi dia berada dalam kerangka syariat, selagi dia berada dalam panduan tidak bertentangan dengan syariat, dibenarkan. Baik, nak dapat anak, makan jumlah ni, makan kalsium jumlah ni, makan zat besi jumlah ni, makan tembaga banyak ni. Tembaga ada? Tak ada. Maksudnya ikut apa badan perlukan. Makan vitamin C banyak ni. Ya, dia mempengaruhi kita punya organ-organ tubuh badan. Tak bertentangan dengan syariat pun. Yang bertentangan dengan syariat, rebus Quran minum. Itu tu pelik. Rebus jadi pandai? Belum tentu. Rebus ayat Quran minum? Belum tentu. Jadi itu dibenarkan. Ada yang lain? Staff-staff ni sini ada soalan? Sebelum saya tutup. Ada?